Kita dapati hari ini, persoalan yang dilontarkan terhadap Islam, serangan yang dilakukan terhadap kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah muncul pada 12 abad, 13 abad pertama Islam. Kenapa begitu? Kita ambil contoh. Serangan terhadap usia perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak kita jumpa dalam 12-13 kurun yang pertama, hatta mungkin kita sebut 14 kurun yang pertama, hanya Muqtahir ini, jarang kita dengar serangan terhadap kepribadian Nabi SAW ini, yang mengaitkan Nabi berkahwin dengan Aisyah, seorang kanak-kanak, dia kata. Kenapa dulu tak ada, sekarang baru ada? Kerana dulunya, masyarakat tidak pernah memandang ini sebagai suatu masalah. Kerana mereka yang pada zaman Nabi SAW, yang hidup dalam konteks pada zaman baginda, hatta ketika kita melihat mereka menyerang Nabi dengan pelbagai gelaran, ahli sihir, orang yang gila, seorang yang penyair dan sebagainya, tetapi mereka tidak pernah memberikan satu label pedofil kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Tak pernah. Persoalannya, apakah mereka lupa untuk memberikan gelaran ini kepada Nabi? Tidak. Apakah mereka tidak tahu yang Nabi berkahwin dengan Aisyah? Mereka tahu. Tetapi kenapa mereka tidak menyerang Nabi pada waktu itu dengan gelaran pedofil? Kerana bagi mereka, konteks pada zaman itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kenapa sekarang baru timbul masalah? Kerana serangan bertalu-talu yang diajukan terhadap Islam. Kita dapat lihat di situ. Di mana hak tentang wanita. Wanita bertudung dikatakan sebagai satu bentuk kezaliman. Ya? Dikatakan sebagai satu bentuk kezaliman. Tetapi isu ini tak pernah wujud. Tak pernah wujud 13 abad yang pertama sekalipun. Kenapa tidak pernah wujud? Kerana wanita pada zaman itu, mereka kesemuanya majoriti. Hatta dikatakan dalam kebudayaan dan tamadun Cina sendiri pun, mereka semuanya memakai pakaian yang sopan. Tak ada isu. Kalau kita tengok pada zaman Shakespeare sekalipun, pada zaman sebelum Perang Dunia yang pertama, kita akan dapati wanita barat, mereka memakai baju panjang, lengan panjang, seluar panjang, skirt panjang. Dan malahan dalam konteks gereja, wanita yang tidak menutup kepalanya layak dibotakkan kepala mereka. Tidak ada masalah. Tetapi apabila konsep liberal dengan sekular itu memisahkan antara agama dan juga dunia, itu bermula, maka wanita telah dieksploitasi sehingga kadang-kadang kita pun tak faham. Yang nak dijual adalah kereta. Kenapa perempuan yang ada di tepi kereta itu pula yang di-highlight? Kita pun tak faham. Dan apabila mereka memakai lebih ringkas, lebih sedikit kainnya, tetapi harganya semakin mahal, walaupun kainnya kurang, tetapi muslimah masih tetap dengan prinsip 1400 tahun yang lalu, mentaati perintah Allah, menjaga kehormatannya dengan menutup aurat. Ini pula yang dituduh sebagai satu kemunduran, satu penindasan. Sedangkan mereka yang berubah prinsip dan moral mereka. Dan kita dapat lihat dengan jelas di situ. Jikalau argumen mereka, hujah mereka, mereka mengatakan wanita ini adalah zaman purba, tidak boleh hidup pada zaman ini dengan penindasan sebegini rupa. Kita akan menjawab, jikalau kita kembali kepada zaman kemunduran, mengikut mereka, di situ wujudnya satu zaman batu yang menurut naratif mereka, manusia pada waktu itu berpakaian amat sedikit. Siapa yang kembali kepada zaman purba sebenarnya? Mereka. Bukannya wanita Islam ataupun orang Islam. Jadi serangan bertalu-talu itu diajukan terhadap Islam, kerana prinsip Islam sejagat dan prinsip Islam menegakkan keadilan. Maka menjadi satu cabaran kepada mereka adalah untuk mematahkan orang Islam, mematahkan agama orang Islam. Serangan terhadap Al-Quran jarang sekali kita dengar. Hatta sehingga tahun 90-an kita masih mendengar debat antara Syekh Ahmad Didat rahimahullah dengan misionari dunia, yang mereka perlu mempertahankan Bible sebagai kalam Tuhan. Tetapi hari ini mereka tidak lagi
berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Bible sebagai kalam Tuhan. Tetapi mereka pula mewujudkan institut khas untuk menyerang Al-Quran dan As-Sunnah dalam bahasa Arab. Jadi kita nampak di situ serangan berterusan. Dan bukan itu sahaja serangan akademik, tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, serangan secara fizikal, di mana umat Islam ditindas. Di manakah di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang seseorang yang tidak memiliki tanah itu ada hak untuk menentukan untuk memberikan tanah itu kepada pihak yang ketiga tanpa persetujuan pihak pemilik tanah? Never happen. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, British telah bersetuju untuk memberikan tanah Palestin kepada negara haram Israel tanpa persetujuan Palestin, dan atas dasar kemanusiaan, orang Islam di negara Palestin membenarkan mereka duduk di situ. Tetapi hari ini mereka pula yang diusir. Mereka pula yang cuba mempertahankan tanah air mereka. Mereka itu pula lah yang dituduh sebagai pengganas, walaupun yang mengganas itu adalah negara haram Israel. Penindasan. Tetapi siapakah yang bersuara untuk Islam? Tak ramai. Hatta ada juga di kalangan orang Islam yang memandang leke perkara-perkara sebegini, di mana kita dapat lihat, tidak dinafikan juga penzaliman sesama Muslim itu terjadi. Jangan dilupa, saudara kita di China, Uighur, dianggarkan lebih 1 juta mereka ditahan dalam kem tahanan, dipaksa untuk memakan khinzir, dipaksa untuk minum arak. Siapa yang pakai skirt lebih labu daripada lutut akan digunting skirt itu supaya mereka tidak menutup aurat mereka, sehingga dipaksa untuk berkahwin dengan non-Muslim, sehingga diletakkan orang yang bukan Muslim daripada kerajaan mereka untuk duduk di dalam rumah mereka bagi memastikan mereka tidak mengamalkan Islam. Tidak ada pentoktrinan terhadap agama Islam. Pernah ada orang bertanya kepada saya, Brother Firdaus, apa perasaan kamu melihat umat Islam diserang begini? Saya kata, saya ada 2 perasaan di sini. Perasaan pertama, saya sedih. Tetapi saya juga ada perasaan gembira. Dan perasaan gembira saya ini mengatasi kesedihan saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan rasa pelik, bagaimana saya boleh merasa gembira dengan penindasan yang dilakukan terhadap orang Islam. Saya sedih, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kerana Nabi SAW bersabda, umat Islam ini adalah seumpama satu tubuh badan. Mereka rasa di situ secara fizikal, kita rasa sakit hati. Kita boleh mengenangkan penderitaan dan penindasan mereka walaupun kita tak pernah jumpa mereka. Tetapi kita tahu mereka dengan kita adalah sama dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sedih. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya jauh lebih gembira. Kenapa saya bergembira? Saya bergembira kerana dengan mereka ini ditindas, dengan Islam diserang, ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Dan baginda, ramalan baginda tentang apa yang bakal terjadi dan apa yang sedang terjadi ini sesungguhnya secara langsung telah membuktikan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah memang seorang nabi dan rasul. Dan ini sekaligus menguatkan iman saya bahawa Islam adalah agama yang benar. Sesuatu agama yang benar bukan ditunjukkan hanya kerana penganutnya ditindas. Tidak begitu. Tetapi kebenaran sesuatu agama itu dilihat daripada ketulinan teks agamanya, daripada apa yang disebut bakal terjadi ataupun tidak. Kerana kebiasaannya akan datang bersama dengan profesi, ramalan-ramalan yang akan datang. Dan ini apa yang telah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Dan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bergembira tetapi sedih. Kerana dalam hadis ini baginda bersabda, akan tiba suatu masa mereka, kaum itu, iaitu kufar, Nabi sebut dalam hadis itu, mereka akan menyerang kamu dari segenap penjuru, sebagaimana satu makanan yang dikerumuni dari segenap penjuru juga. Dan kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah waktu itu jumlah kami sedikit? Lalu baginda menjawab,
Dan Allah Subhanahu wa taala mencabutkan rasa gentar mereka terhadap kamu. Dan waktu itu jumlah kalian adalah amat banyak. Tetapi kalian seumpama, ada dua riwayat, seumpama buih di lautan, satu lagi seperti sampah di lautan. Kerana kalian ditimpa suatu penyakit, iaitu al-wahan. Sahabat tak faham, ya Rasulullah, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Maka baginda bersabda, cinta dunia, takut mati.